Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضر ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. كان رأيت الإمام Masjid Tasik-Lubang seluruh satu pimpinan masjid dikir-dikir tidak dilupakan ketua para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, seterusnya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung melalui kuliah kita mengenai bicara alam sihir dan juga alam jin, dan kita selipkan juga beberapa panduan tanda-tanda jika kita terkena sihir, dan sedikit kita selipkan juga bagaimana untuk kita mengatasi merawatnya mengikut kaedah Islam. InsyaAllah tuan-tuan, di akhir ujung kuliah kita akan membuka soalan. Contoh boleh prepare, anak tanya soalan-soalan, cuma jangan banyak sangat, tidak ada limit. Kalau bukan asal tanya boleh-boleh. Hal-hal melibatkan pengalaman misteri yang tak pasti melakukan diri dari adakah sihir atau tidak. Tapi insyaAllah pada mana ada pembantu saya tanya lah. Tuan-tuan, pada seri yang lepas kita cerita sedikit perihal jin, dan kita cerita juga sedikit gangguannya. Banyak melibatkan pada orang lelaki. Yang ini pada seri kali ini secara khusus ialah kita letak lelaki dan sama ikhwan. Tanda-tanda yang kita lebih jelas letaknya berdasarkan pengalaman. Contoh, jangan mentauhidkan sangat, jangan pegang sangat. Ini adalah pengalaman daripada pesakit-pesakit yang mengalami pesakit sihir, jadi misteri dan sebagainya. Ini semua yang main datang kita dan juga datang kepada guru kita. Baik tuan-tuan, sihir ini tuan-tuan seperti mana yang kita baca ayat tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 102 tadi itu, di awal mukadimah tadi sebut juga di situ, wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Yang mana kehebatan sihir ini, hebatnya sihir ini, Allah izinnya sihir ini satu ilmu yang dapat memisahkan di antara suami dan isteri. Allah ceritakan yang mana peristiwa ini juga, sihir-sihir ini telah lama berlaku. Bukan setakat Nabi Musa yang berlawan dengan sihir Fir'aun itu, malah berlaku juga pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Sihir ini telah lama berlaku. Jadi turun-temurun dipelajari sampai ke zaman kita, sihir ini agak moden. Sihir tidak seperti dulu. Sihir sekarang dah moden. Malah
tuan-tuan, cukup canggih sihir ini, boleh dihantar melalui handset. Melalui handset, mula dengan cerita, lepas tu keluar pula surat khabar. Berlaku di Indonesia yang mana ada sihir melalui handset. Yang berlaku pada guru anak, dia cerita, dia tanya juga pada kawan yang kena. Orang yang kena tu pun hebat juga. Dia tanya bagaimana ustaz boleh kena, bagaimana cara anda boleh kena. Itulah kawan dia. Dia kata anak pun tak tahu, bunyi telefon angkat sudah hello, lepas tu senyap. Dia tak tahu, tak sedar, dia pintar. Dia kata hebat, boleh hantar, boleh dengar suara pun dekat tu. Sihir, cukup hebat. Baik tuan-tuan, kita dah sebut dah kan, jadi kita nak kenal. Kita ni kalau kena sihir macam mana tanda? Ini kita kupas melalui mimpi. Tanda-tanda yang telah berlaku waktu kita tidur. Sebelum tidur, kita rasa susah nak tidur. Sebelum terlelap, payah sungguh nak terlelap. Itu antara tanda dia. Wah, kita paksa lah, buatlah macam-macam, kira nombor lah, berangan sana, berangan sini, kan? Tunggu balik dan sebagainya. Tak tidur. Kenapa pasal? Tiba-tiba boleh tidur, dia jaga pula. Dia tidur, dia tersedar. Mana dia tidur? Sekejap. Itu antara tanda-tanda orang. Dan dia kalau dia jaga pula, dia cemat. Kita tengah tidur, kita jaga cemat. Padahal tak ada apa-apa, tapi dia tiba-tiba dalam keadaan cemat. Kadang-kadang terpaksa pegang tilam, terpaksa pegang katil. Itu antara tanda-tanda orang yang kena sihir. Ada sebuah pesakit datang ke klinik anak boleh sakit budak lagi. Anak boleh sakit budak lagi. Lebih kurang dalam, ingat sekolah rendah pun lebih kurang dah buat cik lagi. Mak boleh cerita, anak dia ni susah tidur malam. Jadi kita mengubah, jadi cerita kita mengubah. Kita pesan dekat budak tu, kita nak mengesan, nak scan lah. Dalam perubatan ni kita pergi scan. Scan ni bahasa Inggeris, bahasa Melayunya mengesan. Setengah perubatan Islam tidak dipanggil scan. Cuma gaya scan lah. Gaya kita mengesan, kita pakai Quran, kita letak di dahi dan sebagainya. Bila letak di dahi tu, kalau orang yang terkena penyakit sihir ini, bila kita baca ayat Quran letak di dahi tu, dia terus ada tanda lah. Dia pensar ke, dia menjerit dan sebagainya. Itulah dipanggil scan. Sekali masuk mengesan, kalau kita kenal ini gangguan, dia tak perlu lah baca doa sakit lain tu. Dia kata dia sakit demam, tak perlu lah baca demam tadi, baca yang gangguan tadi. Sebab tanda sihir tu dah keluar. Mana dia punca daripada sihir, kita bagi mengesan. Jadi kita bagi tahu dekat budak ni, sebab diam. Kalau anak budak dalam ni, mana dia akan gerak dengan bunyi, dia akan gerak lah anggota badan ni. Kita baca ayat mengesan, budak ni dia gerakkan beri kaki dia. Dia gerak, kita tanya jangan gerak adik, jangan gerak. Dia diam. Kita baca lagi, dia gerak lagi. Siapa yang gerak kita tanya. Adik gerak kan? Dia anggap pula. Kita ada alasan lain lah, tak apalah. Apa yang gerak. Baca sekali lagi. Bila baca sekali lagi, dia gerak juga. Contoh gerak yang biasa dengan gerak yang ada gangguan dia lain. Ini berdasarkan pengalaman. Gerak yang ada gangguan ni, dia gerak secara macam sintak. Sintak dia macam kena-kena. Cara gerak tu lain. Kalau gerak diri ni dia seluruh. Bila dia kali tanya, kali yang ketiga tanya gitulah, baru dia mengaku bukan dia gerak. Budak dia tak apalah, dah habis merawat. Kita pun bagi tahu dekat mak dia, gampak dia, kalau ada benda-benda yang lama, tolong buanglah. Kita mana gitu. Yang pak dia tengok anak dia ni, dia tengok bini dia rasa apa yang kita cakap ni macam benda yang pelik. Kita pun tak layak, kita habis itu, kita jam 3 yang ulama tu pagi. Dia nak balik, sebelum balik dia agak dekat anak dengan bini dia kata keluar sekejap. Pak Ustaz, kasih maaf sekejap. Jadi dia berkata balik, Ustaz, apa yang saya cakap tadi itu, dia teringat satu cincin yang ada pada diri, diambil daripada pusaka Pak yang itulah. Dia jangan pakai. Cuma kalau dia pakai, kawan-kawan dia boleh tengok, kata seolah-olah cincin ni ada masalah, ada kadang, tak ada benar. Dia tanya Ustaz, tu dia kata buanglah cincin tu, mudah. Boleh ke kalau nak merawat cincin tu untuk keluarkan penghuni dalam tu, yang kata jin tadi ni,
Boleh, tapi kaedah tu orang tertentu yang boleh buat. Senang cerita, tuan-tuan buanglah senang. Buang. Kita cerita lagu tu ke dia. Tak apalah. Cincin tu tuan-tuan, orang yang mahir ni dia boleh nampak lah, dia boleh kesan. Dia kalau tuan-tuan nak jam cincin ni, yang ada dekat tuan-tuan, yang ada yang memang dah ambil daripada pusaka itu, tuan-tuan cuba ingat-ingat balik lah. Biasa dah puak dulu terlepas cakap ayat-ayat tertentu lah. Itu kunci sebenarnya. Kadang-kadang kita biasa baca, kita biasa dengar dan sebagainya, kita sebut dia rumah dan sebagainya, kita biasa dengar lah. Itu kunci tu. Kunci beritahukan akan hubungan kita. Ataupun dia biasalah dalam mimpi kita boleh start mimpi tu, dia dah hubungan kita lah. Cincin ni kalau tuan-tuan, kalau kita baca ayat-ayat tertentu, kadang-kadang dia bergerak. Itu dia dalam gambar yang tertentu, dalam keadaan yang tertentu lah. Allah. Cincin kalau itu kalau ada, tuan-tuan pergi buang lah. Nak buang dekat mana? Tuan-tuan buang dekat air sungai yang mengalir. Nak buang tu ada kaedah. Tuan-tuan ta'uz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta simpan dengan minta simpan dulu, minta tolong Allah. Ya Allah, kalau ada benda dalam cincin ni, janganlah dia melompat ke aku pula. Kita nak buang lah. Dan sebelum buang tuan-tuan, tuan-tuan cakaplah pada cincin itu, kalau hang ada dalam cincin ni pada hari ini, aku bebaskan hang. Aku bebaskan hang. Jika engkau ada ni, kadang-kadang benda tu dia tak keluar tuan-tuan. Disebabkan orang yang ambil itu, dia kunci tu lah tu. Dia kunci, dia puja. Kita tengok zaman-zaman dulu, tuan-tuan tengok cerita pahlawan zaman dulu. Keris sebelum dia nak lawan, dia layung dekat asap, kumian dan sebagainya. Tuan-tuan, itulah pelajaran dia. Pelajaran umum. Itu panggil pemujaan. Dia akan letak dulu di keris itu, sejenis khadam, jin lah, dia letak di keris itu. Keris itu kalau tinggal lama, orang yang dapat cincin, dapat keris itu, dia rasa pelik lah keris itu. Sebab keris ini ada masa dia boleh terbang ataupun dia boleh berdiri dengan sendirinya. Nak pelik apa tuan-tuan? Yang menggerakkan itu ialah jin. Kita nampak jin lah. Tak nampak jin, kita nampak keris. Keris terbang. Padahal jin tu bawa, jin yang angkat. Jadi kita nampak jin, nampak keris itu, keris gerak itu, keris ini tak. Keris itu telah dimiliki sesuatu hadapnya. Sama dengan cincin. Kadang-kadang tuan-tuan letak, tuan-tuan baca ayat tertentu, ataupun tuan-tuan baca Al-Quran, kadang-kadang dia bergerak dan sebagainya. Cubalah. Kalau masalah nak tengok cincin yang kuliah tu, kita ambil cincin ni. Sayang tengok pak ada cincin. Dulu-dulu orang suka pakai cincin. Bukan cincin sebarang cincin. Cincin yang tak ada apa sama. Apa masalahnya? Anak ada masalah. Anak dia tak boleh tidur malam. Dia ganggukan anak dia, tak ganggukan diri dia. Jadi susah bagi dia. Baik, itu orang yang susah nak tidur malam. Itu cincin lah. Betul? Ada satu tempat Nabi ni, di Seningan, satu tempat Nabi ni ceramah di belah-belah Pulau Pinang. Ada seorang ni bila dia tengok anak cakap macam tu lah bab cincin ni, dia pun tanya lah kita, Ustaz, masa kita duduk dah habis bayar lah, Ustaz, saya ni ada tasbih, dia kata ada tasbih. Masalah tasbih ni dia pernah saya terminta tolong. Tasbih ni dia beli pada orang kenamaan je lah, orang yang berbeza dalam Malaysia ni. Tak nak sebut lah tu. Lepas tu dia beli ni dengan harga cukup mahal. Satu hari dia duduk sikit-sikit ni, dia terminta tolong. Sebab waktu tu ketika tu anak ada hilang barang, dia terminta tolong pada tasbih ni. Dan tasbih ni gerak. Tuan yang cerita lah tasbih tu, tasbih ni gerak. Tak bayang anak pun tak nak bayang tasbih gerak macam mana. Mungkin macam budak bubur pun gerak macam pancak kan, itulah gerak nyok. Pergi cari benda barang anak tu. Jumpa lepas tu dia kata itulah kali pertama dan kali terakhir benda ni cari jumpa. Lepas tu dia duduk minta tolong, cari tak jumpa orang. Ada benda gambar pun dia kata cari tak jumpa lah. Tapi benda tu hidup lah. Dia kata macam mana Ustaz, boleh guna tasbih? Anak kata jangan guna lah, jangan guna. Lebih baik buang. Setengah orang tuan-tuan, banyak tempat bila ada ceramah lagu ni, dia tak tahu lah manusia dia tak mahu berani. Dia ada satu perangai yang dia tak mahu ikut. Dia ada perangai degil. Dia bila ada satu benda luar biasa, bukan pada tasbih dia dah buang paling tempat. Dia ada jumpa benda tu hebat, dia
mimpi ke apa ke, ada simpan buat koleksi. Benda ni mimpi balik, buat koleksi. Buat koleksi tu jadi masalah. Benda tu berpenghuni dalam rumah kita. Rumah yang bermasalah ini menyebabkan suami isteri hidup tak senang. Dia gaduh nak panas dan sebagainya. Anak kecil baru lagi tu kalau masuk ke rumah tu dia gaduh nak menangis. Rumah yang bermasalah ni. Ada seorang tu dia mimpi duduk main kering ke pedang itulah di satu tempat tu. Siang tu dia pergi situ lah. Siang dia pergi tempat yang tu, kayak kebun ke dusun gitulah. Dia tengok jumpa yang dia mimpi malam tadi tu pisau orang. Oh, di sini bapak polisi cerita rumah cukup syok dengar lah tu. Dia kata jangan buat. Dia tak ada apa. Dia kata tanya orang tak ni tak ada apa. Memang lah. Kalau ada benda tuan-tuan, siapa yang siksa? Siapa yang siksa kalau ada benda? Tuan-tuan, benda yang tuan-tuan terambil, tuan-tuan pergi ambil dekat orang, tuan-tuan amal satu-satu perkara daripada orang. Ada dekat tuan-tuan, tuan-tuan terlupa nak buang sebelum tuan-tuan pejam mata. Terlupa nak buang sebelum pejam mata. Kalau tuan-tuan mati, dia nak cari pengganti, dia pergi tukar dengan anak kita. Masa tu lah dipanggilkan sakau. Masa tuan-tuan itu tak lagi. Tuan-tuan, sebahagiannya mati senang, sebahagiannya mati seksa. Sebab mana yang dia puja tu ambil tu, dia puja dia sebut dia beri benar lagu tu, benda yang tuan-tuan dia tuntut tu ambil. Yang mana kita puja sangat tu, yang tu lihat sikit nak keram. Kalau tuan-tuan terambil dan sebagainya, itu kadang-kadang tuan-tuan mati baru senang kata Allah ada benda orang. Dia bila kita mati ni tuan-tuan, Allah buka hijab mata kita, nampak dah dalam ayat ni. Dia kita bila nampak tempat kita nak pergi syurga neraka, nampak malaikat mau datang dan sebagainya, nampak tu masa tu nampak benda-benda makhluk yang kita ada ikut kita pun nampak di kanan kita. Ada orang. Ada satu tempat dia yang dicerita ni AJK Masjid, dia cerita, dia kata dia teringat masa dia kecil dulu ada seorang motor di tempat itu pakai benda dia tak tahu pakai ke tak pakai tak tahu, dia cuma teringat cerita tu. Dia kata dia dah sakit selama 3 bulan, nazak sangat-sangat. Nazak macam mana? Dia menyawa dekat tekak dia, dia menampak yang dia beri nyawa-nyawa ikan selama 3 bulan. Bergerak dia di tekak kan. Dia kata di tangan dan kakinya tak ada. Dia kata Ustaz, tak ada apa orang. Habis dah. Sehingga kan daging dia ni, tangan dia ni medak. Kita tanya medak tu macam mana? Kan, kok medak macam ikan pun. Dia kata medak ni, yang kata tangan manusia ni bila dah lama dah, kan, dah tak hidup dah, tekan terpecah. Mayat lah. Tekan terpecah tapi dia menyorok. Lepas tu lah kan dia tak tahu nak buat macam mana. Si anak datang pergi dekat pak dia tu. Pak, kalau ada apa dekat pak, bagi kat saya. Dia kata tu mati pak. Senyap. Benda tu kena siksa selama 3 bulan. Jadi AJK dia kata, AJK Masjid dia kata, saya nak tengok pula dia nak mati macam mana nanti. Dia tengok, dia minta supaya tengok, nak tengok kau boleh mati macam mana yang ambil tadi ni. Tapi Allah, dia kata Allah Maha Kaya, Allah telah tunjuk dia mati sama ada accident ke kena tembak itulah, mati sendiri tak tahu. Jadi tak tahu benda tu di mana. Tuan-tuan jangan ambil satu cukup yang azab. Masa dah mati lebih kena azab. Benda-benda yang khurafat ini ada yang jadi di Malaysia, yang mana pergi kat doktor tak mau terima lah. Doktor kata boleh lah pak kamu ni, pak kamu mati dah, pak kamu mati dah, nanti tak ada lah. Yang anak tengok pak dah kan, dia tengok muka doktor, tengok dia tengok muka doktor, siapa yang betul ni? Tengok muka pak dia, mata berkelip-kelip, yang tengok muka doktor kata mati dah pak kamu ni. Nak percaya apa satu tuan-tuan? Doktor kata nanti dah tak ada arah, mati dah. Tak tahu macam mana, balik juga. Ada hospital tak mau terima, balik juga. Bila balik, duduk kat rumah tolong pula. Nak panggil tu imam mana? Suruh mandi mayat. Wali tu imam tadi mandi mayat, dia nampak mayat dia tengok tu. Mayat senyap ni, mayat dia pelik muka dia tengok kita kan. Tapi
pergilah dekat telinga dia, kalau boleh si anak, pergi dekat telinga dia, pesan, wahai makhluk yang bencana apa, kalau kau ada dalam tubuh aku ni pada hari ni, aku bebaskan hang. Dan pada hari ini aku putuskan segala perjanjian hang dengan darah keturunan aku. Abang tak kenal aku. Tapi kalau boleh tengok dengan anak malu juga kan buat kita ada benar. Di sini kita tengok. Dia kadang-kadang ada dua orang tu yang kata, Allah cipta Allah. Allah cipta dia kan. Alam ghaib. Mesti boleh di sini. Ghaib di sebalik ghaib. Jin hidup alam ghaib. Sebab kita tak nampak. Jin yang kita dah belah dan sebagainya yang cerita dalam Quran ni, dia hidup alam ghaib. Tapi walaupun dia hidup alam ghaib, dia tak nampak roh Tuhan dia keluar. Dia tak nampak. Dia tak tahu kata Tuhan dia nanti dah. Dia tunggu nama dia. Bila kita pegangan keluar kan, dia keluar. Maksudnya dia pun tak nampak roh. Itu yang kadang dulu-dulu lah ada buah dulu di kampung dulu mati je orang sampai belah tu. Dulu esok lusa tengok kawan tu jalan kan. Dia mesti cari Tuhan. Tuhan dia cari Tuhan kan. Itu orang dulu disebut tu baik kan. Jalan ke kampung. Dia pun tak nampak Tuhan. Kita buat Tuhan nanti dah. Ada kan dia tengok kita gitu kan. Apa tu dia akan bawa diri. Jangan ambil. Itu perihal rumah yang ambil benar-benar. Jadi yang tadi itu susah tidak mana itu tak ada. Lepas tu tuan-tuan mimpi. Tuan-tuan mimpi benda yang mengerikan. Kebiasaan tuan-tuan ada benda yang terkat dalam benda sihir. Terkat tuan-tuan. Dan tuan-tuan mimpi berada di tempat yang najis. Dan itu ada tempat najis. Kadang-kadang tu orang tandas tu pergi ambil najis pula pergi makan dan sebagainya. Ini mimpi melibatkan perihal sihir. Orang yang terkena sihir. Antara tanda yang lain, tuan-tuan berada di tempat yang tinggi. Berada di tempat tinggi adalah salah satu tanda orang yang terkena sihir. Dia pengalaman tuan-tuan. Berada di tempat tinggi ada banyaknya. Ini pengalaman, ini contoh pengalaman. Tuan-tuan pegang boleh tak pegang apa? Kalau tuan-tuan mimpi naik bukit sedang. Tengah-tengah dua itu payah itu tuan-tuan tersedap. Ini pengalaman. Kebiasaan itu apa yang tuan-tuan tengah usaha tu payah nak berhasil. Kalau susah lah tuan-tuan buat apa menengah dan sebagainya, susah nak berhasil, payah dengan tempat tu. Dan kalau tuan-tuan mimpi naik tempat yang tinggi, tuan-tuan berada di tempat yang puncak, tuan-tuan senang sampai ke atas tu, tuan-tuan rasa tinggi sangat, tuan-tuan tersenang. Tak ada lah rasa gaya sangat, tapi rasa tinggi. Ni punya dah sampai ke atas, tuan-tuan senang. Itu kebiasaan kita mendapat kejayaan sampai di puncak. Tapi kalau tuan-tuan mimpi tiba-tiba tu duduk ada atas. Lepas duduk ada atas tu tuan-tuan pegang macam takut nak jatuh. Gaya tak ada lah. Kau dalam mimpi tu. Yang tu baru melibatkan sihir. Itu baru melibatkan sihir. Ada masalah dekat kita. Lepas tu tuan-tuan, seterusnya tanda dia, tuan-tuan mimpi berada di kuil sini sampai ada India. Terang. Ini dia cukup sensitif dia. Tengok ustaz kita, ustaz bila kita dalam drama macam mana. Berada di kuil itu di tempat gereja dan sebagainya. Yang tu pengalaman anak lah. Walaupun ada dicatat dalam buku, tapi yang pengalaman yang berlaku dekat anak ni di gereja pun tak ada, semua di kuil dah. Pengalaman malam tu ubat setiap malam Isnin. Malam lain ada ubat. Ceramah malam lain. Malam Isnin ada free kan ubat. Ada satu hari tu, masa tu tak ingat malam apa ubat. Datang satu keluarga. Jadi keturunan dia mama India. Mama nak kata mama pun lebih kurang lah keturunan tu India kan. Dia kacau Melayu tu lah. Lepas tu duduk malam habis merawat anak semua satu keluarga lah lebih kurang. Lepas tu tidur malam, kita dah habis semua sakit, malam tu tidur. Masa zaman-zaman dulu dia okey sikit daripada sekarang. Sekarang ni tuan-tuan ada rumah sikit, dah tak kurang beramal sikit. Lepas tu tidur duduk rajin kena tuan-tuan. Asalkan ubah hari hari tu mati ubah. Mana kena macam-macam. Ini minggu lepas 2-3 hari lepas ada ubah. Ini hari
Rabu. Mana 2 hari lepas nak ubat pun tidak malah kena juga. 20 orang juga kena. Sebab amalan yang bikin kurang. Dulu amalan kurang masa tu baru semua kan. Macam-macam amalan kita baca. Tak kena kita masa tu. Kena kat rumah. Rumah mimpi apa? Dia esok pagi tu dia tanya, abang malam tadi ubat ada satu keluarga hijau kan? Dia kata dia mimpi berada di kuil. Ini cuma tanda-tanda dalam kitab mengatakan makna kalau kita mimpi tu kita berada di gereja ke, tokong ke, ubat ke, kuil ke, maksudnya sihir itu datang dari tempat tu lah. Sihir itu berada di mana di kuil daripada main daripada tu lah tempat tu. Kalau kita mimpi berada di wasiat, sebenarnya tu datang daripada wasiat. Kalau main daripada tu mana banyak jin tu diambil daripada tempat India kuil tu lah. Sebab tu tuan-tuan, di kuil itu ni walaupun di kuil itu tapi jaga elok tuan-tuan. Walaupun dia semata-mata kuil itu, tu yang Hindu tu sembah sangat-sangat tokong tu tuan-tuan. Anak kita pergi main tengok buncit ustaz berlubang ada colok, tengok biji mata terjegit, colok biji mata budak kita kan, balik kena sampuk semua. Sebab apa? Di situ jin mengumpul duduk. Sebab manusia telah memuja, manusia telah sesat memuja batu, memuja benda yang syirik, memuja benda selain daripada Allah ini. Maka jin yang kafir ni dia seronok duduk tu. Masa puja orang kita pun puja Allah, siapa ada jin akan mengumpul tu. Jin suka tu. Baik. Ayat mimpi berada di rumah agama yang lain. Lepas tu tuan-tuan, mimpi yang ni orang umbat. Orang lelaki jalan mimpi pegang budak. Orang lelaki jalan ni orang umbat pegang budak. Kalau tengok saja tak apa, budak lari depan mata orang tengok, tak pegang. Itu insyaAllah lah tuan-tuan. Tapi tengok budak tu main, dia pergi dukung budak tu. Yang tu tuan-tuan, kebarangkalian sihir itu dah kenal kita. Pergi dukung. Yang lebih teruk, dia susukan budak tu. Sihir itu berkata itu bagi orang umbat. Dan bagi orang umbat orang lagi, satu lagi tanda, iaitu mimpi melihat binatang. Tengok binatang pelik-pelik melakukan dalam mimpi. Kadang-kadang tu yang lebih terserlah iaitu ulang berikan kita dan sebagainya. Tapi orang lelaki ni banyak-banyak rata-rata kata tu pengalaman tuan-tuan. Kadang-kadang orang lelaki ni dah lawan. Balik banyak lawan sikit. Dalam mimpi lawan orang pula. Belum. Kalau kita cincang mana tu ada juga amalan kita kita boleh lawan. Mimpi kalau ulang terbelit kita, itu mimpi kebiasaan kita telah disihir. Dan juga jika kita mimpi ulang kantuk kita, yang tu lebih kuatlah mendorong pada kita disihir. Contoh, cubalah merawat di mana-mana pun merawat. Tak pun carilah yang mana-mana pun minum supaya benda tu keluar. Dia ada banyak tanda-tanda dia yang mana tuan-tuan bila dah start kena ni, tuan-tuan punya perasaan dan lain lah. Tuan-tuan macam ada masa tuan-tuan rasa gelisah, tak tentu pasal. Kalau ada masa takut, ada masa macam tak ada mood. Lepas tu kadang-kadang ni dia jadi macam malas nak semayang, nak main mengaji, nak buat benda-benda baik, dia jadi malas. Lepas tu kalau dengar kuliah dan sebagainya, dia akan tertidur. Dah segar pun. Nanti ustaz kata kami ada jin pula kan. Ini kebiasaan. Ada satu seorang tu tuan, budak baik, dia main budak. Budak baik, dia suka nak mengajar. Tapi masalahnya bila orang kata malam ni ada ustaz hebat ni main ni, boleh nak main, dia nak pergi masjid, dia dengar kuliah. Dia balik rumah tu, dia kadang-kadang maghrib tu dia terlena. Habis kuliah baru sedang tak baca, tak tahu macam mana nak. Memang balik tu terus terlena. Kita duduk mengajar, macam tu dia tengok main semua manusia lalu ni. Macam tu ada pun main bobat juga. Itu yang paling kritikal. Yang selain tu kadang-kadang dia main juga, tapi bila kita cakap benda baik dia tak boleh dengar, dia akan tidur. Sebab tu kita tahu esok ni Jumaat pagi rumah mana kaki tidur. Dia tak ada jin faham diri lah. Satu tabi'i ni kelaku lah, main kuliah je dia kira tidur lah. Sebab tu zaman lah ustaz-ustaz lah dia biasa cakap nak bagi hilang orang tu.
Nah, dulu cuba tengok orang buka kitab sifat 20 sebagainya kan. Wujud ada, lawannya tak ada. Sudah, pakat tirok lah. Pulang kitab tu tapi balik tanya tak tahu. Sebab dia zaman dulu mengenyam lah tu sistem dia. Lau ustaz banyak kau ada kurang sikit dia. Dulu sampai kutubah dia orang kata nak tidur waktu kutubah. Waktu di pasal kilang. Pasal kilang dia majikan dia bagi rehat. Pergi sembahyang Jumaat, waktu tu dia kata waktu rehat, waktu nak tidur. Pesta tidur dalam masjid. Kena pula waktu tu. Tok Khatib pula alhamdulillah. Buka limah lagu tu. Terbaik, tengok. Habis. Allah lupa juga dengan speaker pun kan. Tu memang nak pergi hilang tu. Satu lagi, tuan-tuan jangan duk biasa tidur. Dulu anak pula duk biasa kadang-kadang duk layan mata. Dia akan terikut sampai ke tua. Dan dulu kan tak pula dia mesti ngantuk. Tapi alhamdulillah kita bila dia dengar betul lagu tu, latih boleh kecil sampai ke hari ni tuan-tuan. Tak tidur, tak cukup tidur macam mana pun. Kalau waktu orang beruncang waktu kuliah ni, insyaAllah walaupun mata merah dia tak tidur sebab latih. Tak tidur pula. Jadi orang lain habis dah malam. Mau tak anak malam sudah mulai daripada pukul berapa buat ramai-ramai jemaah kan. Tidur pun lewat imam kuki kan. Waktu sekali-sekala buat tamrin dan sebagainya kan. Sampai pukul 1 kedua pun tidur, pukul 4 kena bangun balik buat yang mulai kan. Jaga orang sebagainya. Lepas tu ada kuliah subuh, hujan pula tu. Ada memang terbiasa tidur, akan tidur. Tapi apa yang saya jaga insyaAllah itu kena latih. Baik, sambung balik buku dah tadi saya ingatlah. Itu antara tanda-tanda ada banyak lah. Antara tanda contoh mimpi, melihat makhluk yang menakutkan dalam mimpi. Cuma contoh orang yang penyakit koma tu, contoh televisi mak ada orang penyakit demam panas cukup turun kan, orang sakit turun terlantar. Contoh tanya ada pengalaman yang masa tidur yang mimpi apa. Cuma yang biasa kita ada jumpa ni tentang dalam penyakit-penyakit misteri ni. Kalau dah ada kata dia mimpi orang hijau, orang tu hijau ni tulis dia hijau. Itu sakit teruk tu. Dan orang hijau ni dia kalau jumpa orang dah makan. Dia makan orang. Dalam mimpi, kamu dia dalam mimpi. Tu penyakit. Tuan-tuan try lah orang sakit teruk ni, tuan-tuan waktu dia tidur tuan-tuan tanya. Bukan, dia tidur tuan-tuan tanya. Dia dah bangun tu lah tanya, tidur tu mimpi dia mimpi apa? Kalau orang yang melibatkan penyakit-penyakit misteri ni tuan-tuan, ada akan keluar penyakit-penyakit lembaga-lembaga dan sebagainya. Lepas tu tuan-tuan, kalau mai satu pakai baju bawah tengah dalam mimpi ni, pakai baju bawah, pakai sorang, muka berseri-berseri, mai ajak kita apa-apa ilmu pun tuan-tuan jangan ambil. Tu nasihat anak. Banyaklah orang main berdebat dan sebagainya, tak puas hati dengan kita dan sebagainya, tapi anak nasihat tuan-tuan jangan ambil. Banyak kan dalam mimpi ini dia akan mengaku dia sebagai wali, dia akan mengaku dia sebagai tu'alim. Itu banyakkan jin. Jin dia cukup suka mengaku sebagai wali. Bila dia mengaku wali kita confirm ambil ilmu. Biasa dia akan ajak ilmu elok dia akan ajak sembahyang jangan tinggal, jangan buat maksiat langsung. Buat lagu ni kita pun ikut lagu untuk haji ni dalam mimpi banyak kali mimpi yang jumpa. Kita pun ikut lebih bagus kamu teruskan amal ibadah kamu. Jangan tinggal jemaah dan semua dia nasihat terhilang. Satu hari dia datang lagi. Dia tengok kamu ada masalah kan dia. Kamu try amal satu benda ni insya-Allah masalah kamu hilang. Kita pun amal masalah hilang. Okey, kalau ada orang lain sakit pun baca ayat ni. Doa-doa. Kadang-kadang doa-doa ni saya Quran dan sebagainya. Kita pun amal. Ada kanya amal itu. Buat orang bukan semua. Kita sampai kita last minute kita akan percaya satu penting. Ini betul. Memang doa dia mimpi. Kadang-kadang kita tak cerita orang. Kita yakin sungguh ni memang betul. Sekarang tonton ke mana betul ni. Dah mati dah orang ni. Baik jumpa aku ni. Apa orang betul ni. Kita buka orang menjadi sungguh. Kita cari barang hilang. Mimpi. Dia kata barang kamu ada di sebalik pokok tu tertinggal. Kita pergi esok pergi jumpa sungguh. Memang keyakinan kita yakin sungguh dia. Sampai bila yakinan kita dah sampai 100%, masa tu dah kaya susah. Banyak akan berlaku. Banyak sikit-sikit berlaku. Mula-mula ni, waktu dia dapat ilmu yang baik-baik ni, dia akan ajak. Dia dapat dah mimpi. Lepas tu dia akan transfer pada hidup ni. Dia akan berlaku watak dan elok dan sebagainya. Berlaku seorang sahabat tu, bini dia jadi. Bini dia jadi semayang, mengaji tak tinggal. Mengaji. Macam Quran semayang tak tinggal. Gini lah.
cakap tentang agama ni buat hebat, hujah dan sebagainya. Lama-lama orang pun dibubarkan dia apa semua percaya. Satu hari saya tengok tu dah kamu boleh macam cakap bahasa macam maki habis semua. Sampai satu kali dia akan tarik lah boleh. Cara dia nak menyesatkan kita. Sama dengan kita perawat tuan-tuan. Tuan-tuan yang di sini yang mana boleh nak ubat sikit, belajar sikit, boleh ubat sikit, tidak terlepas juga daripada gangguan ni. Dia akan datang, dia akan heret kita. Kita ubat betul dah, merawat betul dah, kaedah Islam lah. Ubat kawan ni, orang yang betul-betul merawat, kawan ni semua je, dia terus kembali kepada Allah. Hebatnya mukjizat Allah, Al-Quran Allah. Hebatnya Allah, Allah yang menyembuhkan Allah. Nabi Allah lupa kali ni. Dia rujuk akan kembali kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Itu maksudkan selamat. Tapi kalau kita ubah orang, kita jambi orang, jaya, sembuh penyakit tu. Boleh tahan dulu, ambil kakak. Dia bukan heran kita buat semua. Dia nak kita ni lari yang tiga kan. Sama-sama dia masuk neraka tu dia nak. Dia tak heran kita buat semua. Jenis-jenis gini. InsyaAllah tuan, sikit kita sambung. Kalau boleh tu kalau ada masalah kita nak sambung kepada santau. Dia ada tengok dah nak masuk isyak lagi, tak ada soalan pula lagi. InsyaAllah mungkin masa ke depan kita masuk buat santau, punca santau dan rawatan santau itu. Cuma hari ini kita melibatkan pada sihir dulu. Baik, untuk rawatan sihir ini tuan-tuan, untuk rawatan sihir ini memadai kalau tuan-tuan merawat menggunakan surah Fatihah. Surah Fatihah itu juga cukup kuat. Surah Fatihah itu cukup kuat. Dan tuan-tuan merawat juga digabungkan dengan ayat kursi. Lepas yang sirih kita bahas. Satu merawat kepada anak tadi. Waktu dia tidur malam, kita jam dia tidur malam tu, gigi dia bunyi krok dan sebagainya. Kita faham. Tuan-tuan nak jam lagi, nak confirm lagi. Tuan-tuan baca surah Fatihah, pegang di bahagian kepala tu. Baca surah Fatihah, gabung dengan ayat kursi. Tuan-tuan tengok di hujung tangan itu, dia akan gerak kerana betul dia ada gangguan. Kalau betul dia ada gangguan, insyaAllah tuan-tuan, masa tuan-tuan baca tu, tangan dia akan sentak. Dia sentak. Masa dia baca, dia sentak. Ataupun hujung kaki dia sentak. Tuan-tuan, tuan akan baca, dia baca kursi, tuan-tuan tiup di bahagian kepala ni, tolak sampai ke kaki. Sama dengan orang yang tuan-tuan nak merawat. Sebaiknya tuan-tuan pergi dekat dia, orang yang kena sakit gangguan dan sebagainya, ataupun dia sakit dia macam badan dia, tuan-tuan, tu dah merawat dia pun boleh. Sebelum tu tuan-tuan, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu untuk pendidik sebagai dia kadang-kadang kita merawat orang ni tuan-tuan. Dia masalahnya benda tu dia suka melompat dua area. Lalu beberapa orang ni benda kadang kita tarik apa dia yang tu anda tak tahu apa masalah. Kita dah tarik, kita pergi hantar ke tempat. Tak semua yang kita hantar tu lebih. Sebahagian dia pinjam orang kita. Pukul 2-3 pagi dia pergi. Kita terpaksa tekakkan diri kita. Aku hantar dah. Hang kena pergi tempat tu. Senyap dia tak pergi. Ikutlah cara dia dulu. Sama dia main nampung ke, dia main kipas ke. Ada bunyi dia bunyi pesen berdengung. Dia cakap ataupun pesen melintah-lintah belakang. Tengok tak nampak lintah-lintah. Kita sakit punya masalah, pergi kita. Sebab tu tuan-tuan sebelum nak merawat tu, tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tuan-tuan pegang dekat diri tu, pegang tangan kanan. Sebaiknya tuan-tuan bagi sentuh tangan kita ni dengan diri dia lebih cas, dia lebih kuat lagi. Tapi kalau orang perempuan ni tuan-tuan, bila orang perempuan ni, kalau kita takut kepada fitnah, memadai tuan-tuan pegang di bahagian kubur nanti bagi apa? Terpung dulu. Kalau tengok sakit lah, kalau sakit tu kalau tengok dia ganggu tu, boleh kira lagi walaupun dia nangis gambar dan sebagainya, boleh kira kita tengok, kita tak pegang di bahagian dia, kita tak pegang di bahagian kepala belakang. Tapi kalau sakit tu memang tu kaki pelupuk dan sebagainya, pasien nak serang, yang tu terpaksa sentuh boleh pegang di bahagian dia. Sebab tuan-tuan bila tuan-tuan ni beramal dengan perubatan Islam, tuan-tuan ada dia punya wirid itu. Wirid itu memanaskan, wirid itu akan menyakitkan benda yang datang. Kulit kita itu dia akan jadi satu benda yang cukup panas. Dia kena kat benda tu, dia sakit. Tak ada macam apa lagi.
Itu kehebatan zikrullah, kehebatan Al-Quran. Quran kena dengan amalan. Kasut kita tu, bekas-bekas kita tu pun dia akan menjadi penawar. Sebab tu tuan-tuan, masjid ini digalakkan, mana-mana masjid pun digalakkan ada ayat bola. Kita ada bola kan? Setengah masjid tak mau buat bola. Ada satu tempat, bawah satu. Boleh katakan 99% masjid kau tu tak ada bola. Jenuh cari kita tak? Jenuh cari kan? Nak merawat sakit tua kita. Pasal cari bola-bola. Antara 7 bola ya. Cari banyak 7 bola tu apa? Salah satu bola tu kita mengharapkan ada Tok Wali kecil. Tok Wali besar tak ada dalam kita ni. Tok Wali kecil ni dia orang besar, tapi hubungan baik dia dengan Allah ni cukup hebat. Setiap malam tak pernah tidur tahajud, cukup merendah diri. Biasa kadang-kadang kita dengar kuliah ni kita tak kenal. Tok Wali kecil ni tuan-tuan, dia kalau ambil wudu, dia biasanya dia akan pergi kat bola. Dia tak pergi ambil dekat mic tu. Malah akan gerak hati dia pergi ke situ. Sebab apa? Nak ambil manfaat untuk orang lain. Ayat bola itu tuan-tuan, kalau dia ambil ni ayat tu melekatkan muka dia jatuh balik dalam bola tu. Dalam bola tu menjadi penawar. Tapi kita pun kadang-kadang gila. Apa perlu dari bola nak minum itu kita tak itu penawar. Sebaiknya kalau boleh kita cuci lah. Dia orang nak ambil dan minum tu senang nanti jual minum. Ini akan tak tengok bola. Allah kenapa ayat bola kata sebab ayat bola ni kadang-kadang ada yang mana orang ni memang dekat amal ibadah, dia ambil tahu tu ayat kena muka dia mintik balik masuk dalam bola tu, jadi minta maaf. Sebab tu orang yang merawat di sebelah tu dia akan pegang kulit tu, bukan kulit, sebab nak bagi kesan tu lebih masuk lagi. Tuan pasal padat semua masalah. Kita rasa baru macam muka di muka tahu. Tak apalah, nak berhenti sekejap, nak buka soalan. Kalau tuan ada soalan, kita cakap, kita bicara satu dua. InsyaAllah mungkin dalam ada masalah lagi kita bicara lagi perkara Islam. Terus ada. Ya. Macam tanda-tanda sini dia jadi macam korban lah. Biasa kalau kita kalau tak merawat dia kita lebih ada yang gigi. Ya. Kita kena beri gangguan. Kalau kita tak merawat, adakah dia semakin teruk? Ada minum dulu boleh? Minum. Tuan, kita kena jalan siri yang lepas tu. Kena jalan bagaimana kita merawat diri sendiri. Kita cubalah merawat diri sendiri, iaitu menggunakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tiup tu kan, tiup itu tiup ke depan, bayangkan racun dan patah balik ke kita. Buat sebanyak 7 kali. Itu untuk menghalau benda yang ada lalu. Tuan yakin ni A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ni cukup hebat. Ni takbir cukup hebat. Takbir juga digunakan dalam penyakit histeria. Bukan setakat penyakit biasa, dan juga perkara berlaku yang biasa. Kita kalau angin datang pun kita takbir. Sebab dikatakan angin di bahagian depan sikit tu ada kepala itu dibawa oleh tentera-tentera jin yang bawa. Sebab tu kita takbir. Yang hebat kalimah takbir ni, yang masuk dalam berita kita di mana, dipaham ke mana yang beberapa yang lalu Imam Takam dia menuai getah itu. Itulah petunjuk Imam Takam. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia takbir 5 triliun lagi. Masuk dalam berita satu kepala sebagainya. Hebat takbir. Jadi tuan-tuan sebut A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tiup ke depan, tiup ke depan. Tapi bayangkan tiup tu pergi dekat kita balik, ataupun tempat yang kita rasa lemah yang lama, atau tempat yang cucuk dan sebagainya, pergi ke situ. Kalau dia hilang, maksudnya betul dah gangguan. Tapi dia hilang, lepas tu esok pasang balik, itu sebenarnya tentang dibubar. Mana benda itu sihir yang diikat ataupun sejenis sakau, benda yang dia nak keluar. Jadi kalau tuan-tuan tak berubat, tahu kata benda ada masalah, tuan-tuan tak berubat, kebiasaan sihir ini, kalau benda yang dia kadang-kadang dia akan menjadi makin parah. Kena pula yang jenis yang pertama tadi, fasiful jenis hadil hayatu fil hawa tu, jenis hadil yatiru fil hawa tu, artinya yang kelas pertama tu, yang tu melibatkan santau kan, yang tu
Ada satu kes tu main ke klinik anak, tak dan habis ubat. Dia tak mau makan bahan yang kita suruh kita jampi pada 5, dan yang penawar tu dia tak mau. Dia tak mau makan. Lepas tu dia ubat malam kalau kita selang beberapa bulan tu dia mati. Dia sebab sejenis syaitan dia akan meletak. Kalau kita tak tidur lah. Kalau sejenis sihir biasa ni kadang-kadang dia akan duduk kat kita, dia duduk lama tu dia meram. Bila kita main benda-benda ataupun nak buat benda kebaikan ni, dia akan melorak. Dia akan mengganggu dan sebagainya. Dan akhirnya kita hidup tak seorang. Yang paling membimbangkan tuan-tuan, apabila benda sihir ini sampai ke puncak, dia berada di kepala. Bila dia berada di kepala, bagi orang lelaki, orang muda, kebiasaan dia akan menjadi isim. Isim dia pergi gila isim. Jadi gila isim sebagainya. Jadi ada orang yang dia tahu masa mana bila dia bawa orang pergi ubat. Dia bawa orang pergi ubat, dia ada rasa lain macam untuk umur. Mana ada benar juga dekat dia. Sebaiknya kita merawat. Tapi kalau kita kadang-kadang sihir ini boleh keluar dengan kita sembahyang, kita ambil wudu, ada kadang-kadang boleh keluar. Tapi itu jenis yang ringan-ringan. Jenis patient terlintas, kita pergi terlintas kena sikit-sikit sipi-sipi yang kita, ataupun jadi mengikut kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bila jumpa Tok Alim mana orang yang kita tengok Abid, orang Abid ibadah ni, minta tolonglah kampung dia boleh ada sikit ilmu, ada membatalkan sihir tadi. Ataupun tuan-tuan pergi cari ayam Zam-Zam, tuan-tuan baca surah Fatihah, tuan-tuan baca ayat kursi, dan tuan-tuan gabung ayat Yasin. Orang baca orang baca, tuan-tuan letak kat tengah tu, dan tuan-tuan pun baca sendiri. Tuan-tuan gabung dengan surah Baqarah 2 ayat dari itu, amanah Rasul Imam baca dulu tu kan. Tuan-tuan baca kepala ayat 5 ayat surah Baqarah tu, insya-Allah ni amalkan dulu. Kadang-kadang kita situ juga keluar juga. Hari ya. Soalan dalam ni. Ya. Ada kawan dia kata, dia kakak dia ni ada kebolehan untuk scan orang. Ya. Dia dapat daripada arwah hantu dia pegang tali pinggang besi. Tapi dia dah buang tali pinggang tu. Dapat tali pinggang besi tu ya. Untuk dia punya lah. Ya. Dia dah buang tali pinggang tu, tapi sampai sekarang dia masih lagi boleh scan orang-orang yang pelik-pelik. Adakah macam mana nak buat benda tu? Ya. Pernah terjadi dekat pesantren ada salah seorang tu masa bulan Ramadan. Datang, dia dia mendapat ilmu perbidanan. Maksudnya dia boleh jadi bidan, kadang-kadang dia boleh merawat orang kampung dan sebagainya secara turun-temurun. Ilmu tu dapat tak banyak pun, tapi dia boleh secara spontan boleh jadi bidan. Kadang-kadang tu tidak. Tok dia cuma bagi sebut kalimah ni sekali lalu lah. Dia sebut macam tu, ingat ayat tu. Itu yang bahaya, ilmu-ilmu yang kita dapat itu. Kadang-kadang tiba-tiba tiba-tiba boleh ubat, itu masalah tu. Kadang-kadang tambah yang paling bahaya kali dia dapat dalam mimpi. Macam kes tadi ni, mana daripada tali pinggang besi tu dia. Ya, sebab tali pinggang itu dimiliki jin. Jin itu yang membantu. Jin itu yang membantu untuk merawat tadi. Memang boleh scan, boleh merawat orang dan sebagainya. Orang ini kita lebih kepada khadam ayat lah. Jadi benda-benda yang memang walaupun benda tu dah buang, tapi dia boleh lagi, mampu lagi. Itu kita takut pada khadam ayat. Cukup bayang tuan-tuan, siapa yang terkenal lagu tu, bila mai datang mai merawat tuan-tuan, tak tahu lah pengalaman anda ni. Payah nak tolong. Siap tengok dia. Sebab benda tu melekat saja. Kebolehan melekat. Jin tu duduk dia.
Ada satu pesakit tu kan, benda tu nak keluar ni, dia punya menangis. Macam dia menangis, asal kita merawat je dia menangis. Asal kita merawat dia menangis. Dia tak akan cakap. Kita cakap tadi masa menangis tadi, asal apa? Dia kata tak boleh nak buat. Oh Ustaz, dia kunci habis. Menangis. Sebab benda tu kadang-kadang dia sedih. Dia nak dorang kita. Tapi bila kita suruh pisah, dia tak boleh nak pisah. Dia anggap kita ni sebagai kawan apa dah. Kawan akrab hidup. Sentiasa daripada kecil sampai besar hidup. Sebati lah. Tiba-tiba hari ni suruh pisah, tak mau dah. Dia menangis dan sebagainya. Kadang-kadang lihat. Jadi bila lagu ni banyak kita nak bunuh, kan? Dia penyakit ni kalau terlalu kemuncak sangat, ada satu kaedah untuk bunuh orang. Sebab dia terlalu menghancam manusia, terlalu menzalimi manusia, pasal kita ambil kaedah lain. Tapi kalau menekih lagu ni, dia ambil tu, yang benda dia ambil tu, itu tak payah. Sebab apa? Dia ambil. Bukan salah dia tu, dia ambil. Yang tu kena ubat juga lah. Kena ubat juga. Dia kalau tak buang tu, dia mati pergi anak akan berkubulian macam dia juga. Tapi satu urusan kampung ni tak settle lah. Allah akan azab lah. Tu anak kata, tuan-tuan, dapatlah keris macam mana, kau benar hebat macam mana tuan-tuan. Tuan-tuan hidup berapa hari atas muka bumi. Tu anak kata, duduk nasihat kat kawan ni, duduk lawan dan sebagainya, tak mau, dia nak simpan juga. Simpan. Suruh simpan berapa hari, dia suruh simpan. Nak mati baru dia tahu lagi tinggal Allah. So nak mati. Yang Allah bagi seksa bukan apa, urusan dia kampung ni tak settle. Dia tak buang tahu. Seksa tuan-tuan, siapa nak tengok ni main sesaat pun sakit, tambah dia hidup berhari-hari untuk sakit-kesakitan tu. Tak tahu nak faham. Tak ada makna kita simpan. Buat sonok-sonok. Baik tak ya. Nak mati semua kan. Ada soalan? Ya. Ya. Kampung saya ni, ada seorang abang-abang lah yang memang kita kenal sebab dia macam mana orang macam mana kan. Sebab kalau kita sebut dia ni, orang kata macam nak bomoh, macam contoh bomoh kan. Dia percaya lah. Tapi sekarang ni dia bomoh. Dia orang yang alim. Rasa kita kenal macam mana dalam masyarakat ni tak kenal-kenal. Tapi hari ni orang ramai orang nak. Bila? Macam bila orang tanya kita macam mana nak jadi, kita tahu sebab kita tu. Macam mana? Soalan dia? Macam mana pendapat? Pendapat dari segi dia tu klasifikasi jenis apa? Okey. Itu bomoh. Ya kan? Orang yang boleh merawat diri, kalau dia ada kehebatan, sedangkan kita tengok sikap dia dengan Islam ini acuh ke tak acuh. Bukan kaki semayang di masjid, bukan kaki jemaah, hidup menjadi cara dan sebagainya. Dan kita tengok pun banyak benda-benda yang lama berlaku dekat dia. Iaitu bomoh tuan-tuan. Bomoh ini dia tidak boleh hidup seperti kita. Kalau dia buat, ilmu dia tak akan menjadi. Dia terpaksa kufur, dia terpaksa lawan hukum Islam, dia terpaksa lawan syariat Islam, terpaksa lawan apa yang kita dah semayang, dia terpaksa lawan. Baru dia punya sihir itu menjadi. Sihir ini bila nak jadi, dia kena engkar. Itu perjanjian dia, MOU dia dengan benda tu. Baru benda tu datang tolong dia. Fa'innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fadhaluhum rahaqa. Yang mana segolongan lelaki manusia ini meminta pertolongan daripada lelaki jin. Daripada golongan jin, maka jin akan bertambah, semua bertambah bongkar. Itu menyesatkan dia lagi. Tapi dia puasa laku benda tu tolong dia, sedangkan benda tu menyesatkan dia. Nak mustajabkan, nak menjadikan sihir itu, dia terpaksa lawan. Dia ambil najis letak di Quran, dia kena pijak Quran. Seorang perempuan tu dia nak bagi sihir dia menjadi, dia nak jalankan satu sihir, dia akan pijak letak Quran. Maksud tu macam ni, baru benda tu datang tolong. Dia kena berlawan. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia kaki semayang, kaki jemaah, dalam agama ni memang dia, kita tengok okey lah. Yang tu insya-Allah. InsyaAllah. Cuma kadang-kadang ada juga yang mana dia kaki semayang juga, tapi kadang-kadang dia buat yang benda yang syirik juga. Mana yang situ, yang ni beza sikit tuan-tuan. Yang ni tadi tu dia pakai jin kafir.
Yang boleh pergi sembahyang ni kadang-kadang dia terpakai jin Islam. Jin Islam ni tuan-tuan, kita baca Quran ke, dia sembahyang ke, dia tak gerak, dia tak bagi tahu. Dia seronok. Tapi masalah, tuan-tuan tetap bersyirik juga walaupun jin Islam. Jangan pakai. Jin Islam ni payahlah. Ada satu tu yang sakit tu customer tu. Seorang sakit ni, dia terkena gangguan jin Islam. Susah nak merawat tuan-tuan. Kita baca Quran dia senyap. Letih tuan-tuan, nak baca macam mana? Dalam perubatan Islam ni ada juga kaedah. Ada bila jin Islam ni kita kena guna kaedah lain pula. Dia ada teknik dia. Kalau tuan-tuan dia pergi lah baca habis surah-surah pembakar sebagainya. Sebab apa? Sejarah tu. Sejarah Allah turun Al-Quran, Nabi Muhammad baca, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Waktu Nabi Muhammad baca Quran tu, jin ni dia takjub. Quran syok orang. Sejarah orang Nabi baca Quran. Dia balik cerita kat sahabat kau. Yang Nabi ada seorang manusia Muhammad ini baca Quran ni, mari kita pakat-pakat masuk Islam. Jin ni sama macam kita kan? Dia pun macam kita, ada yang kafir, ada yang wa inna minal muslimun wa minal qasir. Ada yang muslim, ada yang ingkar. Dia sama macam kita. Mana yang ingkar ni pula kita baca. Sebab apa? Yang tak masuk Islam ni Allah ubah dia punya fizik kan. Baca terbakar. Untung untuk kita ada Quran, kita baca dia terbakar. Yang Islam ni Allah tukar dia punya bentuk dia tu. Dia lain jadi, dia ubah. Kita baca Quran dia mestinya. Cuma ada satu sakit tu kan, ladang ni tak tahu nak buat macam mana. Azan. Dia tengah berbual, lari sini, azan. Allah Akbar. Dia baca Allah tak. Dia buat azan. Azan kena dia. Majlis Islam. Masa tu pakai tahu terima ada. Tanya orang, ini berlaku kat turun alam, tak tahu dia majlis. Tokam tanya, betul? Ubah baca Quran betul tak makan ni nasihat dah. Tak bagi share. Kita ni Allah jadikan kita ni beramal pada Allah. Nasihat dia dalam Islam beramal itu. Ustaz ni bagus dah. Ustaz ni belajar dekat mana dia jadi majlis? Ustaz belajar dekat mana? Siapa guru Ustaz? Guru saya Mamai lah. Kenal tak? Guru Harudin. Guru Nadran kata guru Harudin. Guru Harudin saya tak kenal tak? Tapi di Malaysia ni ada seorang guru saya kenal. Kata tu, siapa dia? Tu guru ni Allah. Hebat tu guru ni. Tahu tu guru Harudin ni nombor 1 perubatan Malaysia ni. Tapi dia boleh kenal tu guru ni. Dia kata Islam ni. Dia kata hebat tu guru ni. Anak memang suka idola guru ni. Dia memang dia tahu nak merawat, tapi umat tepi dah tanam. Air kami tu mayang maghrib ni, mayang isyak ni. Lagi tuan-tuan tengok ni, lepas mayang isyak ni penuh banyak ni. Bukan nak buat jampi pun. Masjid tu lah, masjid Pulau Melaka, masjid tu guru. Penuh banyak ni. Betul orang letak ayam. Sampai tengah malam pun letak tinggal masjid. Balik tu masjid. Ayam saja. Nak kata buat-buat. Esok tu guru jampi. Tak apa lah. Tiap minggu lagi tu. Lepas tu, esok pagi ni, tok guru jampi ke semua jampi tu. Betul ayam tu dah. Guru duduk depan tu baca sikit dalam apa minit ayam ni. 3 minit kau. Terkali kena jam kitab. Daya nombor ni. Tawaf tu nombor dia ayam nombor ni. Tu mula-mula orang alim ni bisa. Ya, mula-mula orang alim ni kita tak setuju macam mana pun jangan kami kata. Yang mana seorang ulama ni dia nak baca kutubah ni dia nak baca kutubah ni. Ada seorang ni dia cukup tak puas hati kali ni. Tak puas hati dah kutubah benda-benda lagu ni dia buat selalu tepung. Tak puas hati kan. Jadi dia marah. Sambil kau nak pergi baca kutubah ni tepung ni dia marah. Dia kata macam-macam dia bagi pun. Jadi tu guru ni dia cuma kata ya Allah cukupkan apa yang dia kata aku. Tak sebenar-benar apa orang ni. Terus mati. Dia dah ulama luar tu. Ya Allah bagi sebab apa kan? Ya Allah bagi sebab hubungan dia dengan Allah macam kita. Kita baik dengan datuk. Kita baik dengan datuk dengan ahli korporat. Hari baik dengan dia. Satu hari kita minta nak pinjam datuk. Sama projek sikit lah. Pinjam RM20. Datuk bagi ke tak? Dia bagi. Hak kita ni, hak jangan bapak dengan datuk ni tiba-tiba nak pergi minta tolong nak minta